سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد InsyaAllah. Hasbi Allah li dini, hasbi Allah liman ahammani, hasbi Allah liman hasadani, hasbi Allah liman bawa alayya, hasbi Allah liman kadani bisu'in, hasbi Allah indal maut, hasbi Allah indal mas'alati fil qabr, hasbi Allah indas sirat, hasbi Allah allazi la ilaha illa tawakkatu wa ila unib. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa tawakkatu wa ila unib. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasul. Allahumma ghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma ya da'im ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku li Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu suwayullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhimul dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhati wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian kita sambungan semalam. Semalam tak boleh join, tak boleh buka site audio kuliah. InsyaAllah hari ini stabil. Sambung terus surah Hud, ya. Muka surat 220. 220 tafsir ayat 52 daripada kitab Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Sebelum kita mulakan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum kita teruskan, kita share dahulu insyaAllah pagi-pagi. Mohon share sahabat-sahabat.
InsyaAllah. InsyaAllah kita masih lagi dalam tafsir Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, muka surat 214. InsyaAllah kita dah baca separuh semalam, ya. Kita ulang balik ayat yang 52 insyaAllah, surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midraram wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimun. Sadaqallahul azim. Ayat 52 surah Hud yang menceritakan, maksudnya, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat, serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Ya. Surah Hud ayat 52. Nabi Hud menyeru pada kaumnya, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kembali kepada taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah menghantar rezeki, iaitu hujan lebat contoh, menambahkan kekuatan di samping kekuatan yang sedia ada. Dan dipesan dan dibagi amaran, janganlah kamu membelakangkan seruan Nabi Hud, dan jangan terus melakukan dosa. Maksudnya antara pesanan pada ayat tersebut. Kita dah huraikan awal lagi dan dihuraikan lagi dalam muka surat 220 dengan ayat surah Al-Maidah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ditambah dengan surah Al-Maidah, fa'aghrayna bainahum adawat wal baghdha ila yaumil qiyamah. Lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai ke hari kiamat. Tuhan nak mengajar manusia supaya kalau tidak kerana banjir, kemarau dan gempa bumi, manusia tetap akan berbalah sesama sendiri. Punah jahanam juga kesemuanya. Bolehlah kalau kita hendak panggil pakar ataupun expert dari luar negeri untuk membantu membuat kertas kerja. Tapi kita kena faham bahawa sesuatu perkara itu tidak berkesudahan setakat dengan kertas kerja dan modal yang berjuta-juta. Kalau rakyat negeri itu sendiri tidak mahu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini nak mengingatkan kita sebenarnya. Diseru kita semua, publik ataupun rakyat, ya, bila berlakunya sesuatu bencana ataupun bala, ya, jangan dikhaskan sesiapa saja yang buat. Jangan ditujukan saja siapa yang buat. Ya, nak baca Yasin ke, nak baca, tak masalah. Tapi semuanya ni, ya, ayat ni nak mengajar kita, ya, Tuhan hendak mengajar kita
sebagai manusia bahawa kerana banjir, kemarau ataupun gempa bumi, apa bala pun yang berlaku pada manusia, ya, mereka tetap berbalah sesama sendiri, kemudian punah jahanam kesemuanya. Siap nak panggil spesialis ataupun pakar buat kertas kerja untuk nak fahamkan bala bencana Allah Ta'ala. Ini tidak akan berkesudahan. Panggillah pakar apa pun, panggillah apa yang hebat dalam dunia, ya. Setakat modal berjuta-juta ke, tak kira. Kalau kata Tuan Guru, ayat ni mengatakan kalau rakyat negara tersebut, negeri sendiri tidak mahu beristighfar, maksudnya apa? Tidak mahu minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sama juga dengan keadaan sekarang ni. Kalau semuanya masih ego, semuanya masih lagi nak kejarkan yang tak sepatutnya, terkejarkan dunia, terkejarkan ekonomi, terkejarkan apa semua, dan tak hendak istighfar, tak hendak mohon ampun dengan Allah Ta'ala, tak ke mana? Tak jadi apa? Tidak berkesudahan. Dia takkan berkesudahan. Tambah pula dengan zaman kita sekarang, langsung belum tahu boleh buat apa yang Allah ridha. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Di samping hujan sebagai kekuatan yang sudah ada pada kamu, ditambah lagi dengan kekuatan-kekuatan baru. Tuhan menyatakan, segala benda hidup di atas muka bumi ini, muka dunia ini, aku buatkannya daripada air. Segala benda yang begitu lembik dan cair, apabila terkena panas, ia serta-merta sedikit demi sedikit bertukar menjadi uap. Itu adalah benih kehidupan. Sebelum ahli-ahli sains reti yang air itu benda apa, Tuhan sudah beritahu sejak beribu-ribu tahun dahulu lagi bahawa air ini adalah punca kehidupan. Sekarang orang menggunakan air untuk minum, makan, membasuh pinggan dan mandi manda. Akhirnya ini kita ada membuat tali air untuk mengairi tanah-tanah sawah. Air di bukit pula orang tadah dengan cara membina empangan, lubang dikorek untuk melajukan arus. Kelajuan arus air itu berlaga dengan turbin akan menjanakan tenaga elektrik. Sekarang ini kalau kita baca buku-buku sains, sudah ada pengakuan bahawa segala punca tenaga berpunca daripada air. Ini baru 2/3 yang manusia reti. Ada beribu perkara yang manfaat air yang manusia belum tahu lagi mengenainya. Jadi kalau kita benar-benar memahami ayat Al-Quran dan rajin menggali sesungguhnya ilmu Al-Quran, sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh lakukan, dan secara langsung kita akan mengatasi orang-orang kafir. Sudah nasib kita di zaman dahulu, pemikiran kita diserkup oleh orang kafir dengan cara yang halus. Mereka tanamkan dalam pemikiran kita dengan satu fahaman bahawa agama itu lain daripada politik pula lain. Tok Guru hanya boleh mengajar di surau mengenai ilmu-ilmu fardu ain, sementara urusan ekonomi dikendalikan oleh mereka. Ini kerja orang kafir daripada dulu lagi, ya, daripada zaman penjajah sampailah sekarang. Dibimbangi berlaku juga sekarang ni. Kenapa? Yang menguruskan surau masjid diasingkan daripada bab agama. Diasingkan agama. Politik lain, agama lain. Inilah jadinya. Terbimbang orang yang politik, yang memerintah, yang mentadbir, tidak menggunakan bab agama. Jauh pada agama. Bila lari pada agama, dia tak bimbang bab halal dan haram. Dia tak bimbang langsung keredaan Allah Ta'ala. Dia tak bimbangkan langsung keberkatan Allah Ta'ala. Untuk pergi ke Mekah, kita sediakan kapal serombong biru.
untuk guru tulis. Kita berdil meriam bila masuk waktu maghrib supaya Tok Guru mudah berbuka puasa. Akhir sekali hendak buat jam pun kita tidak reti, sedangkan kaedah pengiraan waktu puasa dan sembahyang ditentukan oleh putaran alam, bumi dan matahari. Hasil daripada putaran bumi dan matahari itulah menyebabkan masuknya waktu solat zuhur, asar, ya, dan lain-lain. Akhirnya kita pakat jenguk matahari untuk mengetahui waktu solat. Ketika hujan, susahlah kita. Keadaan ini berlaku tidak lain kerana jenis makan pujukan. InsyaAllah tidak selama-lamanya orang ini tidur. Ada masanya dia akan jaga. Bila dia jaga, dia tak usah mengulitnya lagi. Dia tidak lagi tidur. Tuan kitab ini juga menyebut bahawa tubuh badan kita akan menjadi sihat kalau kita mengamalkan ajaran Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana ibu tempat segala penyakit duduknya di perut. Nabi kata, Al-ma'idatu baitudda. Ya. Ma'idah. Ma'idah itu perut. Rumah bagi penyakit. Duduknya di perut. Segala penyakit yang wujud di atas muka dunia ini berpunca daripada perut. Nabi menasihatkan kita supaya mengisi perut dengan makanan yang boleh memberi tenaga, bukannya diisi dengan makanan yang boleh bawa penyakit. Juga jangan makan selagi tidak berasa lapar. Bila berasa kenyang, berhenti terus. Berhenti selalu. Tetapi bila rasa lapar, makanlah semula. Ini salah satu daripada ajaran Rasulullah SAW. Diingatkan kita bab makanan juga. Yang kedua, makanlah makanan yang halal. Makan ikan kering pun tidak mengapa asalkan halal. Tidak ada gunanya makan ayam golek kalau ianya haram. Kerana apa? Kerana bagaimana makanan zahir ada kesannya terhadap tubuh badan. Garam kesannya memasinkan. Gula kesannya memaniskan. Air kesannya membasahkan. Api kesannya menghanguskan. Begitu jugalah kesan makanan haram ke atas batin kita. Apakah kesannya? Kesannya menyebabkan kita akan melupakan Tuhan, tidak memperdulikan Tuhan, tidak berasa malu kepada Tuhan, memandang lekeh syariat Tuhan, hingga merasakan diri sendiri adalah betul. Inilah kesan daripada makanan, minuman dan rumah tangga yang haram. Bab makanan ni perlu dijaga daripada Tuan Guru. Pasal apa? Segala penyakit dalam satu tubuh badan manusia ini adalah berasal daripada perut. Sebab tu Nabi dah berpesan, menasihatkan kita supaya mengisi perut dengan makanan yang boleh memberi tenaga sahaja. Bukan diisi makanan yang boleh membawa pada penyakit. Juga jangan selagi tidak berasa lapar. Bila berasa senyang, berhenti selalu, kata Tok Guru. Berhenti terus. Tapi bila rasa lapar, makanlah semula. Ini salah satu daripada ajaran Rasulullah SAW. Kita jaga bab perut kita, jaga bab makanan. Yang kedua, Tok Guru pesan, makanlah makanan yang halal. Makan ikan kering pun tidak mengapa asalkan halal. Tidak ada gunanya makan ayam golek, makan kalau benda yang haram. Kerana apa? Sebagai manusia, sebagai makanan zahir adalah kesannya daripada tubuh badan. Garam kesannya memasinkan, gula kesannya memaniskan, air kesannya membasahkan, api kesannya menghanguskan. Begitu jugalah makanan haram ke atas batin kita. Bila makan yang haram, kesannya
menyebabkan kita melupakan Tuhan. Kesannya pada batin kita, kita akan lupakan Tuhan terus, tidak mempedulikan Allah Ta'ala, tidak berasa malu kepada Tuhan, ya. Kemudian dah tak malu, dilekehkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga merasakan dia sendiri saja yang betul. Inilah kesan daripada makanan, minuman dan rumah tangga yang haram. Kesan ini tidak dirasakan sangat apabila dosa itu sudah berlapis-lapis. Sebagaimana lidah yang berpenyakit tidak dapat merasai makanan. Kerana apa? Kerana lidah berselaput. Serupa kalau kita biasa berkaki ayam, tidak berselipar dan berkasut. Tapak kaki sudah menjadi tebal. Apabila terpijak tahi ayam pun, kita tidak berasa apa-apa lagi. Kerana apa? Kerana tapak kaki sudah tebal. Tapi kalau tapak kaki kita masih tipis, kerana sentiasa memakai terompah ataupun selipar, apabila memijak sesuatu benda, kaki kita berasa tidak sedap dan tidak selesa. Sebagaimana tubuh zahir kita rosak apabila tidak ada panca indera, begitu jugalah panca indera batin kita rosak disebabkan makanan haram. Berlapis-lapis. Kenapa? Diperisaikan dengan makanan yang haram. Itu yang terjadi. Tak ada terasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada rasa haram, tak ada rasa peduli langsung dengan syariat Allah. Malah hukum Allah dia main-mainkan, dilekehkan. Bagi orang-orang yang beriman pula, jiwa mereka sentiasa tenang, tidak berkeluh kesah. Kerana apa? Kerana kita diajar supaya beriktikad secara wajib bahawa segala apa yang berlaku ialah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Wahai Tuhan, aku hendak minta supaya hati aku ni redha terhadap sebarang qada dan menimpa aku. Aku hendak meminta pada Engkau supaya hati aku ini rela menerima qada Engkau. Terpulanglah kepada Engkau. Engkaulah, ya, terpulanglah pada Engkaulah hendak jatuhkan hukum ke atas aku. Kalau kita berpegang sungguh kepada qada dan qadar, maka jiwa kita tidak akan gelisah, tidak berserabut dan sentiasa dalam keadaan tenang. Kerana apa? Kerana kita tidak melakukan perbuatan yang tidak molek. Kalau buat juga, sebanyak mana hukuman yang Tuhan kenakan kepada kita, kenalah kita menerimanya. Hendak buat macam mana, kerana aku ni hamba dia. Pandai-pandailah Allah, pandai-pandai dialah, kerana dia Tuhan aku. Takkan dia hendak berbuat khianat kepada aku. InsyaAllah kita akan berasa tenang jika kita memikirkan semacam ini. Ini kata Tok Guru. Maksudnya kita serah harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebanyak mana yang kita buat, itu bergantung pada Allah Ta'ala. Ya. Allah akan hukum, Allah, dia punya hak. Kita tak terdaya nak tu bergantung dengan kita nak buat dosa ke, nak buat maksiat ke. Tu pilihan kita. Walau macam mana susah sekalipun, aku yakin bahawa selepas kesusahan akan ada kesenangan. Kerana sifat kamu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sekalipun susah macam mana pun, Allah akan sayang kita. Sifat Allah adalah bab sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuhan yang bersifat kasih belas lagi baik hati. Kamu yang menjadi aku, kamu yang menjadikan aku dan melihara aku. Ya. Allah yang menjadikan kita, Allah yang memelihara kita. Takkanlah Allah hendak membiarkan kita berada dalam keadaan susah terus menerus. Ada masanya aku senang dan ada masanya aku susah.
Itu perbahasan dari segi individu. Perbahasan dari segi sosial yang melibatkan ramai orang. Sekiranya syariat Allah Ta'ala berkembang molek di dunia, maka kita boleh hidup senang. Kerana apa? Kerana apabila syariat dijalankan, yang pertama, keadilan pasti berlaku. Bila dijalankan hukum Allah Ta'ala, insya-Allah, yakinlah, dunia akan jadi tenang, hidup pun boleh jadi senang. Kerana apabila syariat dijalankan, yang pertama, keadilan pasti berlaku. Tiada lagi pilih kasih, pilih bulu atau tindakan yang berat sebelah. Tiada lagi pilih kasih dan pilih bulu atau berat sebelah. Kerana orang yang menguasai negeri tidak akan membuat undang-undang dia sendiri. Bila hukum Allah Ta'ala, dia tak berani dengan undang-undang dia sendiri. Mereka hanya melaksanakan undang-undang yang sudah sedia ada dalam Al-Quran dan hadis. Apabila undang-undang dilaksanakan dengan adil, maka yang kedua, tiada lagi kesusahan dalam masyarakat. Itu kelebihannya. Kelebihan hukum syariat, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Benda dah ada dah dalam Al-Quran dan hadis. Itu keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidur tidak lagi serabut perut ataupun risau kalau tidak menutup pintu rumah di waktu malam. Kalau kerana apa? Kerana orang yang tidak lagi mencuri. Kalau ada orang susah di kampung, orang kaya akan mentanyakan khabar mereka. Orang gagah dan kaya bersedia siang malam hendak berkhidmat kepada sesiapa saja yang memerlukan pertolongan. Orang miskin tidak perlu lagi menjual muka di tangga rumah orang kaya. Itu amannya bila menggunakan hukum-hukum Allah Ta'ala. Orang kaya tahu aku ini miskin. Mereka maka sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk menolong aku. Kalau tidak mereka akan masuk ke dalam neraka, seekor demi seekor. Orang kaya tidak lagi kedekut. Mereka tidak sedap duduk kalau tidak mencari orang miskin. Orang miskin pula tidak lagi menipu orang kaya. Hasil daripada semangat Islam yang berkembang di dalam sebuah masyarakat, maka yang akan wujudlah sebuah masyarakat bahagia dan penyayang. Tidak timbul lagi masalah pergaduhan, perkelahian, saling berdengki dan berdendam di tiap-tiap negeri dan kampung yang hidup dengan semangat Islam sebegini. Semuanya bersaudara belaka, ibarat adik-beradik. Kerana kita datang dari Tok Adam, sebangsa, seagama dan sama-sama mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam tidak lagi berada dalam keadaan bersendirian. Masing-masing saling mempedulikan saudaranya. Tidak ada kekuatan yang lebih lebih hebat berbanding kekuatan perpaduan manusia. Kerana benda-benda sebegini hampir sudah tidak ada lagi sekarang. Kerana Islam itu dipendap dan yang ditimbulkan hanyalah fahaman sekular. Apabila syariat Allah tidak berkembang, maka timbullah penyakit masyarakat, peminta sedekah dan demonstrasi. Antara satu sama lain tidak lagi hidup bersaudara. Demo-demo, kawe-kawe, aku-aku. Ini timbul perangai nafsi-nafsi. Hal engkau, hal aku. Sepatutnya zaman dunia tak boleh macam tu. Zaman di dunia ni kena ambil tahu sesama manusia, sesama masyarakat. Tak boleh buat nafsi-nafsi. Kubumu, kubuku. Itu contoh. Jangan. Itu zaman dunia. Zaman tu nak buat perangai hal engkau, hal aku. Besok di akhirat memang confirm kita akan buat. Walaupun sesama keluarga. Waktu di akhirat begitu, belum tahu anak boleh tolong bapa, belum tahu
bapa boleh tolong anak. Belum tahu isteri tolong suami, ataupun suami boleh tolong isteri. Belum tahu lagi. Pasal apa? Semua memikirkan keselamatan dirinya sendiri waktu di akhirat besok. Waktu dunia kena, wajib kita bertolongan di dunia. Wala tatawallau mujrimin. Hujung ayat ni. Dan janganlah tuan-tuan semua berpaling daripada ajaran dan berpaling daripada ceramah saya ini dengan bersifat jarimah, sifat berdosa, kata Nabi Hud. Sekiranya tuan-tuan berpaling dan tidak mendengar ajaran saya, maka tuan-tuan akan menanggung dosa. Ya, ada dah ajaran, ada dah petunjuk, ada dah diutuskan Nabi, masih lagi tak dengar juga. Ya. Sekarang dah ada kuliah, dah ada ceramah, macam-macam dididik. Maksudnya tuan-tuan berpaling, tak nak lagi tengok Quran, tak nak lagi tengok kitab, tak nak tengok bab syariat Allah Ta'ala, tak nak ikut langsung hukum Islam, kata Nabi Hud, maka tuan-tuan akan menanggung dosa. Bukan dosa lagi, Allah dibimbangi, Allah turunkan seterusnya. Bab bala ni takkan berhenti. Itu yang paling kita bimbangkan. Seterusnya ayat 53, insya-Allah. Satu lagi ayat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Sadaqallahul azim. Maksudnya ayat ini, ayat 53 surah Hud. Wahai Hud, mereka berkata, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu, dan kami tidak sekali-kali mempercayai, sekali-sekali percaya kepadamu. Surah Hud ayat 53. Ini jawapan daripada kaum Nabi Hud sendiri. Setelah diajak, dipujuk oleh Nabi Hud tadi, ayat 52, jawapannya, wahai Hud, engkau tidak membawa kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu, dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu. Ni sombongnya manusia, sombongnya kaum Nabi Hud, pasal tak mau nak mengikut Nabi dia sendiri yang turun, datang, diutuskan daripada Allah Ta'ala, yang melalui kaum dia sendiri, keturunan yang sama, bangsa yang sama. Ayat 53. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinat. Kamu wahai Hud, sepanjang-panjang ucapan kamu tadi, kamu tidak membawa sebarang hujah dan dalil di atas kebenaran ajaranmu. Kami ini jenis orang berpelajaran. Takkanlah kami hendak menerima ucapan kamu tanpa sebarang hujah. Kami ini jenis orang cerdik dan intelek. Mana boleh kami terima ucapan kamu dengan tidak ada sebarang hujah. Jawapan Nabi, kaum Nabi Hud. Sungguhkah Nabi Hud tidak membawa hujah ataupun mereka sendiri memutar belit? Tidak ada Nabi yang mengajar sesuatu pelajaran luar daripada kemampuan akal manusia. Kerana Islam adalah agama fitrah yang secocok dan menasabah pula akal manusia. Apabila akal boleh menerima Islam, maka dengan sendirinya sudah pasti wujud hujah. Lebih-lebih lagi Allah telah menyebarkan ayat
telah menyebutkan ayat wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Janganlah kamu membelakangkan urusanku dengan terus-menerus melakukan dosa. Surah Hud ayat 52. Yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, supaya dia menghantar kepada kamu hujan lebat dan menambah kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Untuk orang zaman dahulu yang begitu berkehendak kepada makan dan minum, Nabi Hud berkata, kalau turut ataupun diikutkan aku, kamu akan memperoleh kemakmuran, kestabilan dan keamanan ekonomi, kerana Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepada kita. Apabila rumput-rumput tumbuh, maka binatang ternakan kita akan menjadi kenyang. Ini memudahkan menghasilkan daging dan susu. Daripada hasil daging dan susu itulah kita boleh makan dan berjual beli. Itulah makna kekuatan yang kita perolehi. Selain daripada buah-buahan dan hasil mahsul bumi, banyak lagi benda yang lain akan diperolehi kalau kamu menuruti aku, kata Nabi Hud. Hujah apa lagi yang dikhendaki selain daripada itu? Lebih-lebih lagi menurut ulama kita, dalam ilmu tauhid, perbahasan kewujudan dan keesaan Allah tidak berkhendak kepada hujah yang banyak. Perbahasan sudah begitu jelas dan terang. Orang yang tidak mengaji atau pembelajar tinggi pun boleh reti bahawa Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Orang yang tidak mengaji pun, kalau dia merenung seorang diri, dia yakin 100% bahawa memang dunia ini kena ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak boleh ada banyak, kerana satu je. Kena satu saja Tuhan. Kalau ada 2 atau 3 Tuhan, pasti Tuhan yang ini hendak mengatasi Tuhan yang itu. Tuhan yang itu pula hendak melangkaui Tuhan ini. Akhirnya berlaku pertembungan sesama sendiri, menyebabkan dunia ini akan hancur lebur. Oleh kerana dunia tidak hancur hingga sekarang, ini menunjukkan yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang satu, yang Esa, hendak hujah apa lagi kita. Tauhid kepada Allah tidak berkhendak kepada hujah yang banyak. Yakin dengan Allah Ta'ala, tak payah lagi dengan hujah banyak lagi. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Tidak satu yang menambah, tidak menasabah kami hendak tinggalkan Tuhan-Tuhan kami semata kerana hendak mendengar dengan menuruti kata-kata kamu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Kesimpulannya ayat ini, kami tidak akan beriman kepada kamu, wahai Hud. Maksudnya dia tolak 100%, tolak bulat-bulat ajakan, pujukan, dakwah daripada Nabi Hud. Memang confirm kedegilan kaum Nabi Hud. Ya, memang terus mempertahankan kekafiran dia. Dia nak yang dia punya. Itu kena renung kita. InsyaAllah takat turut pagi ni kita akan sambung tafsir ayat yang 54 karangan Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang seterusnya, ayat 54. InsyaAllah kita berhenti takat tu. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kuliah yang semalam ada di Facebook saya. Saya share Facebook saya, insyaAllah.
Sebentar saya share. Semalam tak boleh on audio kuliah, tak boleh on malam. Saya buat terus di Facebook saya, insyaAllah. Sambungan yang hari ni, insyaAllah. InsyaAllah boleh lihat di Facebook saya, insyaAllah. InsyaAllah kita sudah dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsad wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari amrina wa wajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahasanna bi jabarut wa tasamna malakut allazi la yamut isrif anna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insya-Allah.